So, sampai cepat dia dapat lah. Alright. Okay, kita sambung. Hello. Hello. Kak Nora boleh sambung. Sambung cerita. Sampai mana? Sampai jadi Sampai belajar. saya belajar dari any technical semua tu memang saya belajar dari ayah mertua saya lah. Tapi saya tak pernah belajar fundamental lah. And then sebab kami mempunyai masalah bahasa, so dia suggest saya suruh cari guru supply demand. So masa saya balik Malaysia tu saya jumpalah Cikgu Mansur Safari. So saya belajar lah. Jumpa kat mana tu? Saya jumpa kat Facebook. Oh, jumpa kat Facebook. Masa time tu saya nampak sebab masa time tu saya follow Facebook Khalid Hamid. So dia ada post tentang Cikgu Mansur Safari. So dari situlah saya kenal dan saya berminat, saya masuklah kelas cikgu dia. Masa yang masuk kelas saya tu CPM, masa tu CPM ke? Saya dah lama kot. Lama dah. Ingat lagi tak nama kelas tu? Time tu ada, tak silap ada Pak Tepik tak silap saya. Pak Tepik. Ada Pak Tepik dalam ni, Pak Tepik. Okay, compression. Maybe mungkin compression lah. Compression. Yelah. Bulan. Betul? Okay. And then terus sambung. So saya belajar, saya combine sikit lah supply demand, support and resistance. So itulah. Okay. Then masa tu bagaimana dengan trading Kak Nora masa tu? Konsisten ke? Macam okay ke ataupun ada improvement ke? Ayah mertua saya cakap jangan trade dulu, you kena practice dulu. Sampai you rasa you dah okay, then you boleh guna real account dulu. So it takes dalam 3 bulan lah saya nak mahirkan saya punya marking, lukisan dengan tepat semua tu. So dari situ saya dapat tahu yang teknik yang sesuai dengan saya adalah teknik continuation dengan hybrid part tu. Dari dulu sampai sekarang memang saya guna teknik tu je. Kalau nak full margin pun itu je. Kak Nora pun full margin juga? Hello? Kak Nora pun full margin juga? Ya, tapi bergantung pada teknik mana yang saya macam kalau saya jual QM saya tak ada margin lah, just biasa-biasa je lah. Maksudnya kalau saya tak cantik memang full margin lah, memang besar lah. Betul. Okay, so hari ni Kak Nora tak keberatan ajar kita orang semua macam mana setup hybrid dengan setup QM continuation tu? Boleh, saya nak tunjuk setup yang beri lebih confidence. Saya akan tunjuk the confirmation macam mana kalau contoh sebab saya tahu most traders dia suka full margin kan. So kita nak full margin tu kita kena guna teknik yang betul. I mean like kenalah berpada-pada kan kita nak cari teknik tu, means like janganlah sesuka hati nak full margin kan. So saya akan tunjuklah setup mana, macam mana, confirmation dia macam mana. Okay. Full margin tu. Okay, sekarang kita ada 830 orang. So kita tunggu ingat dalam lagi 5 minit. I think cukup penuh sampai 1000 orang. Lepas tu kita boleh start lah. Boleh Kak Nora? Boleh. Ada yang tanya Kak Nora punya YouTube. Boleh tulis dekat ni. Boleh diorang subscribe. Tulis.
Okay guys, jangan lupa subscribe kat Nora punya YouTube Bistra BYSDRA. Hari ni kita ada Kak Nora, so kita win-win situation. Kak Nora share dia punya ilmu, kita subscribe Kak Nora punya YouTube. Alright. Ada yang nak minta lagu Kromok daripada Kak Nora, okey ke? Bistra tu apa? Ada yang tanya Bistra tu apa? Bistra tu daripada nama apa ke? Ada nama-nama special ke apa ke? Tak adalah. Oh, memang saya sajalah. Tak ada apa. Tak ada apa-apa makna pun. Oh, ya ke? Alright. Sementara kita tengok sekarang ada 895. Lagi I think dalam 100 orang 897 dah penuh, kita boleh start lah. Okey. Sementara tu ada soalan daripada yang lain. Siapa-siapa ada soalan, dia tanya Kak Nora macam mana Kak Nora jaga suara lembut. Macam mana apa amalan yang Kak Nora buat? Allah. Tak adalah. Okey. Macam-macam dia orang tanya kat sini, tapi saya terpaksa filter lah. Apa semua lah. Dia yang tanya Kak Nora asal daripada mana? Saya asal dari Petaling Jaya. Oh, PJ. Okey. Okey. Dia yang tanya ayah mentua Kak Nora guna teknik apa? Guna support resistance, supply demand, trend line. Tu je. Oh, 3 tu je ya? 3 tu je. Oh, ni mesti ikon besar juta-juta kan, orang Arab punya banyak duit kan. Seronok lah. Masa belajar dengan bapak mentua tu rasa macam teruja tak nak belajar forex? Teruja sangat. Teruja sangat kan? Hmm. Ada yang tanya, tahun bila Kak Nora mula trade? Tahun 2014. Oh, 2014. And then 2015, last kali MC 2015 kan? 2015. Sampai sekarang tak MC lagi kan? Tak ada. Saya tak MC tapi saya ada loss besar lah masa time Brexit. Oh, masa Brexit. Nampak tak? Yang kalau sebab ramai kat sini, ramai yang muda-muda, trader kita muda-muda semua kaki full margin. Dia bukan setakat MC, dia punya MC tu boleh katakan seminggu 3-4 kali dia MC. Sebab masing-masing dia orang trade pakai $10, tapi dia full margin. $10 full margin. So aku nasihat Kak Nora supaya dia orang insaf, bagi semangat sikit. Boleh full margin tapi kena belajar lah. Tak salah pun. Just kena dia ada cara nak full margin ni. Saya tak sarankan full margin, tapi kalau cerita bab jaga MM ni saya memang fail lah sebab saya sendiri tak jaga MM. Tapi nak full margin serius kena belajar lah. Maksudnya kita nak full margin tapi kita ada ilmu, betul? Betul. Full margin yang berilmu. Dengar tak korang semua? Korang ni full margin main suka-suka je kan, main tarakan agak-agak. Majoriti dia orang ni dia tengok kawan tekan full margin, dia pun full margin. Dia full margin. Sekejap apa Nora? Okey, limit risk Kak Nora. Alhamdulillah. Hari ni kita dah ada 1,000 orang 1,000 orang partisipan untuk webinar kita hari ni. Dan saya sebagai DJ lah, senang cerita saya sebagai DJ. So saya serahkan kepada Kak Nora untuk memulakan kelas kita malam ini. Okay. So dipersilakan. Okay. Actually video pula. Saya mungkin apa yang saya nak terangkan ni pendek dan simple dan dia jadi panjang mungkin bergantung pada soalan lah. Okay. So saya start dulu lah ya. Okay, bismillah. Okay. Sebelum tu saya nak tunjuk satu ni ya. Okay, nampak tak? Nampak. Rally base rally. 10 lot tu nampak? Jangan tengok 10 lot.
Okey, okey, korang kena familiar dengan rally based rally atau drop based drop, atau dekat time frame besar sikit, mungkin dia akan buat double maru, atau Cikgu Mansur Sapari kata king eh. King. Okay, so korang kena familiar dengan dua benda ni je, rally based rally dengan drop based drop. Actually ada banyak cara, ada banyak entry, tapi apa yang saya tunjuk dekat sini adalah entry yang kurang risiko. Sebab trader suka full margin, so saya akan tunjuk apa orang kata trade apa entry yang kurang risiko tapi dia tinggi, dia punya reward dia tinggi sikit. Tinggilah berbanding apa orang cakap, tinggilah, tak ada lah orang kata high risk low return macam tu, tak ada. Okay, so saya nak korang familiar dengan rally based rally dengan drop based drop, itu saja. Okay, first saya nak tunjuk adalah setup QM continuation. QM continuation ni secara tak sedar dia selalu berlaku dekat time frame H1 ke M30 ke, dia memang selalu berlaku. Tapi saya nak cakap QM ni dia adalah satu distraction dari big trader. Kalau korang tengok dekat time frame besar, dia ada buat confirmation ataupun apa tu bonus kita panggil dia buat engulfing. Okay. Tengok ni dekat H4 dia buat QM continuation. Nampak tak? Tapi Nampak, dekat daily dia buat apa? Dia engulfing. Yes. Engulfing. So kalau korang dah full margin, inilah yang saya panggil confirmation. Dia ada buat reversal ataupun dia buat engulfing pada masa yang sama. So kalau dia buat macam ni, korang nak full margin lah. Okay. Dan kalau loss ganti. Apa tu? Kalau loss kan orang ganti ke? Okay, tapi risk dia rendah lah, sangat rendah. Okay, lagi satu contoh ini. Okay, ni pun QM continuation. Kita tengok ni dekat time frame kecil dia buat QM continuation. Dan dekat time frame besar dia buat engulfing. Yeah, so kalau dia muncul macam ni, full margin lah. Saya tak marah. Tak marah Alhamdulillah. Okay, so itulah dia QM continuation yang sangat low risk. Okay, dan lagi satu full margin yang saya nak tunjuk adalah setup continuation. Sebenarnya ada banyak setup continuation, tapi kita kena tengok dia berada di mana. Lagi satu saya nak tunjuk. Okay, dekat time frame kecil dia buat continuation. Nampak tak cikgu? Okay, dekat time frame besar dia retest dekat reversal. Okay, ini adalah rally based drop. Okay. Okay, saya bagi contoh lagi satu Okay, ini adalah bullish engulfing, nampak tak? Okay, dan ini adalah setup continuation. Dekat time frame besar dia buat bullish engulfing, dekat time frame kecil tersimpan setup continuation. Okay. Alright. Dan itu je lah yang saya nak tunjuk, setup full margin yang orang kata memang mesti menjadi punya lah. Ini yang saya panggil confirmation. Dekat time frame besar dia buat engulfing ataupun dia buat reversal, please cari dekat dalam time frame kecil buat apa. Kalau dia buat continuation, tekanlah lot. Tekan 10 lot. Saya kalau tekan 10 lot
keluar not enough money. So, ambil deposit $10 je. Okey. Okay. Kejap. Okey. Siapa ada soalan? Korang faham tak apa yang Kak Nora cakapkan ni? Continuation QM. TF berapa? TF tadi Kak Nora cakap TF daily time frame besar. Kecil dia H4 ataupun H1 ataupun M30. Betul tak Kak Nora? Ya, dia mana-mana je dia berlaku dekat M30 pun ada. Tapi kalau korang nampak continuation, setup QM continuation dekat time frame kecil dan dekat time frame besar dia buat bullish ataupun bearish engulfing, this is a very good setup. Okey. Maksudnya kalau saya ungkaikan kat sini, the first thing kita tengok time frame besar dulu. Contohnya daily. Daily buat bullish engulfing. Bila ada bullish Ya. engulfing, price akan retrace turun. Masa tu kita cari dekat time frame kecil, kita cari dekat mana QM dia punya QM continuation. Contoh kadang-kadang mungkin dia buat continuation and then kadang-kadang tak sengaja kita terjumpa QM continuation ke ataupun continuation saja ke. That's why kita kena, ini kira macam kita kena tengok multi time frame lah. Kita tengok dekat time frame besar untuk confirmation dan kita tengok dekat dalam mesti ada entry point punya. So maksudnya Kak Nora ada dua setup kat sini. Pertama adalah QM continuation, iaitu dia ada QM dalam time frame kecil. Dan satu lagi adalah continuation, maksudnya resistance become support ataupun support become resistance. Betul? Ya, betul. Yes. So faham tak yang lain? Yang lain faham? Siapa ada soalan? Ada yang tanya, Kak Nora stop loss berapa pip? Stop loss saya tak lebih daripada 30 pip, 30 pip. Tak lebih daripada 30 pip. Okey, soalan seterusnya, kalau nak masuk 10 lot tu berapa modal sesuai? Berapa modal sesuai? Maksudnya berapa kita dah ada tu baru boleh tekan 10 lot? Saya tak pandai nak suggest lah sebab dia actually terpulang pada diri sendiri. Kalau saya dalam 80k. Dengar tu 80k USD korang dengar lah. Korang suruh depo pun $10 macam mana nak tekan 10 lot? Kan 80k USD bayar. Baru 10 lot. Maksudnya kat sini bukan apa. Sebab kalau you nak lot besar, you punya margin pun kena selesa. Maksudnya kalau let's suppose kena stop loss sekalipun 30 pip, baru dalam 2% ataupun 3% daripada total kita punya margin. Faham? So janganlah kau ikan $10 kau tekan 10 lot. Memang tak boleh lah kan. Ataupun ikan $1,000 tekan 10 lot, memang dia jentik sikit pun dah meninggal lah account. So dekat sini jaga MM. Jaga MM. Maksudnya kalau katakan account kita kecil, account $100, masuklah 0.1, 0.05 yang kita selesa. Faham? Faham tak yang lain-lain? Semua faham kot? Kan? So, ada yang tanya SL ada tak? Of course, kena ada SL. Betul tak? Stop loss mesti ada. Betul. Satu lagi dia orang tanya, Kak Nora layer ke tak layer? Ataupun satu entry saja? Saya jarang layer. Teringin nak layer tapi saya tak pandai lah nak layer banyak-banyak tu. Tak payah layer lah, nasihatkan saya tak payah layer. Layer untuk orang yang hari ni depo, esok nak pergi haji. Maksudnya dengan akaun yang kecil, dia orang try grow gila-gila lah. Contoh macam akaun $20, $30, akaun kami Kazil, lepas tu dia orang layer 0.01 dengan harapan dapat $100, $200 ataupun maybe boleh cecah sampai 300-400 USD. Itu untuk layer lah, full kami Kazil. Tapi not advisable lah kan, sebab bila akaun dah besar, kita jaga MM je. Betul kan? Betul. Satu lagi dia orang tanya, kan orang macam mana boleh grow akaun daripada 2K tu sampai berpuluh-puluh K sampai ratus-ratus K? Sebab saya try buat, tapi saya biasa buat terbalik. Saya puasa. Saya puasa setup lain. Saya tak ada, contoh kalau saya jumpa QM dekat reversal, saya tak nak entry. Saya tak nak sebab entahlah saya mempunyai trust issue dekat QM ni. Saya akan cari setup yang macam ni lah, continuation, QM continuation, macam tu. Sebab dia selalu muncul tau. Setiap hari mesti ada. Oh, setiap hari ada?
setiap hari mesti ada lah. Dia kerap Ah, berlaku. Time frame besar, time frame kecil, macam tu. even time frame kecil pun Kak Nora masuk juga? Saya ada, Time frame kecil paling paling kecil yang Kak Nora pernah masuk, time frame berapa? baru ni M5 Go. M5 pun yes, sebab Gold dia laju kan, dia laju. Jadi dia boleh consider Betul, dia M5. sedap sedap sikit. Betul betul betul. Satu lagi TP Kak Nora biasa letak kat mana? Kita orang ada masalah TP Kak Nora. Oh, TP. Hmm, TP kalau QM continuation biasa, TP first dekat sinilah, ada high tu lah. previous hayahan. Ah. Okey. Lepas tu kalau dia tembus, Kalau biar dia lagi. tembus, Kalau kalau naik tak tembus lagi. baru baru saya akan tengok balik, adakah ini setup hybrid. So kalau hybrid dia punya TP dia lagi tinggi. Oh, kalau hybrid setup dia maksudnya boleh TP lagi jauh lah. Ya, betul. Okey. Sebelum kita masuk dekat hybrid, sebab kita akan tanya lagi soalan lah siapa-siapa maybe yang ada tanya soalan bertubi-tubi ni soalan tanya macam mana kan. Uh, Mhm. kita fokuskan dulu dekat QM continuation dengan setup continuation ni lah. Yang trend line tu macam mana? Kan orang memang wajib tarik trend line. Saya bukannya pandai sangat lukis trendline pun. Trendline ni just, confluence sajalah. Um, tak Okey. penting sangat pun. Yang penting korang kena cari entry point sebab ada yang tanya, uh, apa lukis trendline ni body dia ke ataupun width dia Yes. sekali ke macam mana kan. Tak penting. Yes. You all kena cari entry point dulu and then barulah trendline. Betul Tak betul. penting sangat. Saya Hmm. itu yang saya tekankan pada student. Entry paling Mhm. penting dekat rally base rally, dekat drop base drop yang sama badan dengan support, resistance everything lah. Ya, Semua trend betul. line ni kita just tarik sebagai orang cakap nak sedapkan mata saja, nak tengok yang dia sentuh tiga-tiga apa semua. Betul betul. Tak perlu risau dia nak touch dekat shadow ke, dekat body ke, just biasanya kebarangkalian dia untuk kena semua shadow tu just nice, just macam tu saja, betul? Betul. And then ada satu lagi soalan, dia tanya Kak Nora ni, adakah Kak Nora ni adalah gold digger? Dira ada gold digger? Tak adalah. Bukan kan? Dira ada Bukan. gold digger orang orang Singapore. Oh ya ke saya tak tahu. Dia legend sebab dulu Dira ada gold digger. Dia trade gold juga, GJ lah apa semua. Dulu dia Mhm. aktif dekat Instagram. Lifestyle dia memang Mhm. hebat lah. Dia trader perempuan. Lepas tu dia entry 100 lot, 92 lot. Kita orang tengok macam nak tercabut biji mata. Waktu dia punya swing dia kau-kau je. Perempuan boleh buat macam ni Betul. sampai sampai dia boleh pakai kereta McLaren everything. Lepas tu lama-lama bila orang dah serbu dia punya Instagram, dah serbu apa tu, lepas tu dia dah start silent. Dia delete all dia punya account, semua ramai apa ni, sebab Mhm. ramai yang cuma diorang ramai scammer kat luar. Dia ambil kita punya Betul. screenshot, dia ambil screenshot dia dah ada gold digger apa semua, lepas tu dia pergi jual kat luar lah, dia jual macam-macam. So, it's not Mhm. macam tak beretika tu yang kira ada gold digger rasa macam merajuk kat situ, kan? Kalau saya pun saya marah juga, tapi what to do. Okey, siapa ada soalan lagi tentang continuation dengan QM continuation? Ada yang minta Kak Nora tunjukkan live, apa ni, continuation dekat chart. Boleh? Contoh-contoh yang dah jalan tak apa, yang Kak Nora dah cakap dah lukis dekat chart. Jadi dia orang boleh, macam mana nak lukis, macam mana nak masuk apa semua. Macam mana nak masuk dia live dekat chart. Dekat chart. Contoh bagi satu contoh, lepas tu, macam mana nak lukis, apa yang kita nak tengok, apa semua. Ui, kat sini pun saya dah nampak lah. Ya Allah, ini kalau full margin dah kaya lah. Apa ni? GBP AUD. Ya. Yes. Hmm. Ni dia? Hmm. Nampak? Nampak tak korang? Tarik trend line 1, 2, 3. Lepas tu ada QM kat situ. High low, high low, low. Ada MPL, ada resistance belakang tu tadi. Belakang-belakang tu pun ada resistance, ada setup pembaris, ada everything, ada drop base drop, ada king lagi. Tinggal tekan je. Ini tak. Tekan 0.01 lepas tu dah menggigil. Baru 2 pick biru dah close.
Macam mana nak tekan 10 lot? Betul. Lepas tu tanya orang lain dalam grup, siapa lagi masih hold lagi GBK Siapa siapa buy, siapa sell?" Kalang kabut diorang. Sebab diorang macam terpengaruh sangat dengan member-member lah, so called member-member dalam grup yang penuh-penuh so called bagi signal lah apa. Tapi student saya wajibkan diorang lukis. Maksudnya, diorang kena praktis, lukis supaya diorang nampak. Tengok je dah nampak. Macam tu. Cuma perlukan confidence level saja tu. Kan? Kan orang pun pandai tu 3 bulan kan? Ya, betul. Betul. So it takes time. Belajar forex ni dia bukan senang. Satu lagi diorang tanya, kan orang pentingkan sharp entry tak? Mesti zero float ke apa ke? Tak adalah. Janji Tak ada. enter. Janji Tak ada. dia entry dan dia respect. Situ. Respect itu maksudnya dia ada shadow close macam tu ke? Yelah, dia respect lah. Dia tak adalah tembus ke apa ke, tak ada. Okay, first ada trend line. Oi, ada trend line and then dekat. Okay, tengok. Betul dia retest dekat bearish engulfing. Ya. 1, 2, 3 trend line 1, 2, 3. 3 drive ni consider sebagai 3 drive juga kan? Drive 1, drive 2, drive 3. 1 drive, 2 drive, 3. 3 drive. Tahu tak? Maksud tu apa tu? Yang shadow yang pertama sekali tu yang tu first drive, 1 drive. Lepas tu 2 drive. Kita masuk dekat yang drive ketiga. 1, 2, 3. Ya, betul. Macam saya cakap ada high mesti berada di dekat second trend line. High mesti berada di second trend line. Oh, okey. Maksudnya high kepada QM tersebut. Ya, betul. Alright. So and then kita just marking saja dekat mana. Dan kita entry dekat drive ketiga Ya, betul. Okey, korang kena ingat tu, entry dekat drive ketiga tau. Masa tu kau pakai drive through je, order je terus. Tak payah nak sharp entry ke apa kan. Alright. Ada soalan lagi? Siapa-siapa ada soalan? QM semua tahu kan bentuk pattern QM? High, low, high, low. Lepas tu tengah-tengah tu cari MPL ke cari King ke baru belajar. Cari MPL King lah senang cerita kan. Sebab hari Isnin lepas, hari Rabu lepas saya ada ajar orang MPL King. Cuma kali ni diorang cuma tambahkan lagi dengan 3 drive ni. Jadi diorang akan confident lah. Maksudnya ada confirmation lah. Tekan je loss besar, nanti kalau loss saya ganti. tak ada. Maksudnya kita cuba. Okey. Kalau nak sharp, carilah lagi decision point apa semua yang detail-detail lah. Maksudnya supaya kita boleh orang cakap tu entry lebih sharp ataupun tunggu rejection. Maksudnya biar ada close dengan shadow something like that. Itu yang biasa saya buat lah. Tapi bila kat orang share macam ni rasa macam lagi best ni continuation. InsyaAllah dia pergi jauh. Betul tak? Betul. Okey. Ada soalan lagi? Siapa ada soalan lagi? Dia tanya Kak Nora selalu PO atau instant? Saya selalu PO. Selalu PO. Okey. Dengar tu Kak Nora PO. Stop loss dekat atas high. Betul? Betul. Alright. Okey. Float. Bayangkanlah korang kalau entry 10 lot, float 1 pip pun dah $1,000, betul? 1 pip $100. 2 pip $200. 3 pip 10 pip float bang dah $1,000, bye. Dia minta kan orang cas laptop tu dah nak habis bateri. Nanti tiba-tiba pop padam. Dah ada charge. Dah charge. Lepas tu dia tanya kan orang seminggu berapa kali entry? Seminggu berapa kali entry? Ada setup, saya entry lah. Ada setup entry. Kalau tak ada setup kita tak payah entry lah kan? Tak payah, jangan. Bahaya. Budak-budak ni tak boleh. Dia orang nak hari-hari ada entry. Itu yang masalah dia orang ni. Pagi tekan, malam tekan, petang tekan. Lepas tu tanya lagi, cikgu nak entry mana? Cikgu nak dah entry, dah profit, dia tanya, cikgu TP mana pula? Aduh, pernah saya menjawab. Dia orang kalau tak entry, dia orang ada masalah macam, cakap apa tu? Ada macam masalah petanda-petanda macam orang kena COVID.
Dia batuk-batuk, sakit dada campur dengan susah nafas. So, dia kena entry juga. Kena entry baru rasa lega, baru dia boleh buka dia punya apa tu 14 hari. So, lah apa lagi soalan? Ada waktu-waktu tertentu ke biasa biasakan orang masuk? Biasanya lah tunggu London Open ke, tunggu US Open ke? Saya selalu tunggu London Open. Tunggu London. Maksudnya petang lah. Petang lah. Sekarang kalau orang kat mana? Dekat Malaysia ke dekat Arab Saudi? Saya dekat Malaysia. Oh, kat Malaysia. Alright, siapa lagi ada soalan lagi? Okey, Radian tanya, cara Kak Nora buat analisis macam mana? Macam tadi lah kan, senang cari balancing Alving time frame besar, tukar time frame kecil, cari QM continuation. Itu simple saja. Orang cakap, the best analysis is tak payah analisis. Sebab saya kesian tengok student-student ni dia analisis, ni dia cakap ni nak naik lah, GU nak naik, GU nak turun lah, GU nak terbang. Dia punya analisis sampai terlalu complicated. Grup sebelah cakap nak baju grup sebelah. Dia orang ada 10, 20 signal. Orang cakap ni analisis grup yang bagi signal. Follow sana, follow sini sampai dia orang cakap. Sampai saya pun tak tahu nak kata apa. Lalu saya cakap buang semua grup signal. Korang sendiri yang kena bagi signal. Tunggu setup, cari setup. Setup ada masuk, setup tak ada, lepak tepi, makan kuaci, sabar. Boleh tak? Tu je. Maksudnya kita start daripada time frame besar. And then tapi biasalah, student ni dia akan tanya macam-macam. Saya pun macam dulu saya ditanya dengan soalan yang bertubi-tubi. Sampai orang cakap tu sampai saya murung seminggu lah. Kan sebab kita dah ajar benda tu depan mata, kita dah bagi all the secret, kita dah bagi ni suruh dia praktis. Tapi dia punya soalan tu ya Allah. Macam bertubi-tubi. Kalau anak panah tu dah penuh dah saya tahan kat sini. So, soalan seterusnya. Siapa ada soalan lagi? Ada yang tanya, Kak Nora sebelum pandai ataupun sebelum guna benda ni ada buat backtest tak? Ada buat lukis-lukis tak dulu? Ada, selalu. Ada kan? Selalu lah, nampak selalu. Berapa banyak screen SS yang Kak Nora dah buat? Saya tak ingat lah, tapi memang saya banyak lah. Beratus kan? Serius, memang banyak. Memang banyak. Dengar tu korang biasa budak-budak ni, dia orang baru suruh 5 dah. Cikgu, alah, susah lah, penat lah, apalah, tak nampak lah, apalah. Tapi, alhamdulillah lah, yang grup Pirates Academy, saya ada satu grup support Pirates Academy. Pirates Apprentice. Saya wajibkan dia orang lukis. Siapa lukis tak cantik je, saya buang dia punya screenshot dia. Saya memang garang. Daripada dulu masa Kak Nora kan, belajar dengan saya tu kan, saya wajibkan lukis. Siapa yang tak lukis memang saya tendang terus. Memang garang. Ini general memang tak bagi can. Tak ada cakap lembut apa macam Kak Nora. Memang saya terus bagi terus. Sebab benda ni memang korek ni dia bukan senang kan. Kita nak kena belajar sebelum kita pandai tu. Kita kena a lot of practice. Baru kita dapat satu setup yang maksudnya kita sesuai dengan kita. Macam Kak Nora punya yang pertama ni. Setup QM continuation dengan setup continuation. Ambil dua saja. Tak payah nak entry setup lain. Kalau dia tak keluar lah. Faham tak? Betul. Dia tanya macam mana Kak Nora kawal emosi masa trading? Berdebar-debar ke apa ke masa entry scroll tu? Tak adalah. Saya berdebar-debar bila saya entry tu, bila saya dapat tahu tak ada confirmation dekat time frame besar. So dari situ saya dapat tahu, oh my god, I make a mistake. So dari situlah bila ada confirmation, saya tak adalah berdebar mana pun. Maksudnya confirmation tu dari segi apa tu? Engulfing ataupun reversal. Okay. Maksudnya dekat time frame besar ada engulfing, baru kukuh, baru kita macam kalau ada engulfing kita boleh tenang fikiran lah. Tekan je, pejam mata je kan. Ya, tak titik dah. So maksudnya kita tekan terus fikir, okay kita nak buat apa dengan profit walaupun belum profit lagi kan. Betul tak? Betul. Okay, siapa ada lagi soalan? Kak Nora boleh share pasal fundamental? Selalu tengok news ke apa ke? Tak, saya tak tahu langsung tentang fundamental. Nampak. Maksudnya memang tak tahu langsung pasal fundamental. Nak baca news nak naik ke, news nak turun ke. Itu maksudnya tak payahlah kan? Tak ada. So cuma berita tiba-tiba tengoklah. Tak.
Berita TV3 pun tak tengok news langsung? Tak. Tak juga, So tengok YouTube je lah. Kan orang tengok YouTube je. Okey. Ada yang tanya kalau setup buy macam mana? Ada contoh setup buy tak Kak Nora? Ada? Boleh bagi contoh setup buy, nampak dia orang dah tak boleh entry sell, dia nak tekan buy pula. Dia orang ni macam-macam. Saya ada perasan satu setup buy. Contoh QM continuation ni. Hmm. Saya ada perasan kat sini. Tu ada 1, 2, 3. Tapi dia bukan QM. Tapi biasanya Kak Nora buy dengan sell mana senang? Saya lebih selesa dengan buy. Oh, you lebih selesa dengan buy. Okey. Ya, betul. Alright. Okay, ini dia. Alright. Ada setup buy 1, 2, 3. Lepas tu ada QM continuation. Tekan je buy Hmm. Alright. Okey, nampak tak? Korang semua nampak tak setup buy? At least dia pergi juga berapa ratus pip ni. Gold jangan main-main. 200 pip Tesla. 200 pip. Kali dengan 10 lot dah 20,000 USD bhai. 20 USD dah 100,000 ringgit. Kau boleh beli kereta kau free. Apa ni cash. Tapi kalau beranilah tekan 10 lot. Alright, ada soalan lagi? John tanya confirmation engulfing only di daily saja ke? Adalah. Kan, time frame besar lah kan. Maksudnya kalau kita nak Apa besar. Kalau Ah, contoh kalau jumpa QM continuation dekat M30, mungkin dekat H4 ke, adalah confirmation. alright, maksudnya time frame besar kan bagi bentuk bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Time frame kecil dia betul. adalah QM. Okey, ada yang tanya Kak Nora paling Oh, perasan. apa dia? Ni pun ada sama. satu. Continuation. Okey. Oh, macam ni pun boleh lah. Boleh? Alamak. Okey, 1, 2, 3 campur dengan QM, campur dengan bullish engulfing. Alright. Okey. Continuation, sambung. Okey. Ni memang masyuk lah, banyak dapat ni. Satu lagi, Kak Nora guna 3 drive, ada untuk sell tak? Macam yang dekat atas tu. 1, 2, 3. Dia kan ada 3 drive tu, 1, 2, 3. Tak, reversal tak masuk lah macam tu. Dekat gold tadi. Dekat gold H1 tadi. Yang atas sekali tu. Kan ada 3 drive, 1, 2, 3 tu. Yang kat puncak dia tu, 1, 2, 3. Yang ni reversal tapi tak masuk lah. Tak ada QM kat sini pun. Tak ada QM memang tak masuk lah. Tak ada. Okay. Nampak guys? Korang nampak? Ada yang tanya bagaimana Kak Nora tentukan arah ataupun trend. Kak Nora trade guna trend ke? Guna apa ke? Ada guna trend ke sebagai diorang cakap trend is your friend or whatever? Tak berapa lah. Kan tak berapa sangat kan. SND dia tak buat trend, dia tak ikut trend sebab trend ikut SND sebenarnya. Betul? Betul. Kita bakar sikit grup lain ataupun teknik lain kan. Dia orang cakap kena follow trend lah, kena ikut trend. Tapi bila entry je pun kena lipat sana, kena lipat sini, kena tendang sana, kena tendang sini. Betul? Betul. So, dia friend juga tapi taklah kawan rapat sangat kan. Kita jangan percaya sangat dia. Tapi kalau dia tengah turun tu, janganlah kita pandai-pandai nak lawan sell. Kan? Kita tunggu continuation. Maksudnya dia break. Kalau orang pun ajar tadi, QM yang follow trend. Maksudnya biar trend buat dulu. Trend buat dulu baru kita follow QM. Kan? Betul? Betul. Okey. Ada soalan lagi. Kak Nora, tanda zone tu macam tu je ke? Main tarik saja ke? Ataupun kena sharp-sharp, kena lukis tepat-tepat ke apa semua? Apa tu? Trend line? Yang kotak zone kotak tu.
Kalau Oh, lukis tu, tak adalah, saya ikut, bahu kiri lah. bahu kiri punya shadow. Bahu kiri, QM. Oh, bahu kiri punya maksudnya just tarik sajalah. Just tarik je lah, maksudnya taklah perlu macam, perfect-perfect 1 pip, 2 pip dia punya Tak zone dia ada tu, tak ada. tak payah Tak. Bagus, nampak nampak. Kalau dalam grup saya 1 pip, dia lari 1 pip saya kick. Maksudnya kalau dah okeylah. Tapi saya nak ajar dia orang entry sharp, entry sharp. Sebab Hmm. masing-masing ramai yang masih takut-takut lagi nak entry apa semua. Hmm. Okey. Ada yang tanya YouTube channel Kak Nora apa dia? Tulis kat sini, tulis sekali lagi. BYSTRA. Ada Hmm. yang takut float sebenarnya, dia orang cakap masuk 0.01 tapi dia punya takut dekat floating tu, ya Allah, macam macam dah tercabut tengkuk tu rasa. Come on guys, Kak Nora punya entry 10 lot, floating 10 pip dah $1,000 tau. Floating 100 pip dah, oi gila. Tapi dia yang tanya, Kak Nora ada IG tak? Instagram ke apa tu? Ada tapi saya tak aktif. Dah tak aktif dah. Okey. Sebab biasalah budak-budak muda, dia nak tengok IG, dia nak tengok kita punya lifestyle, pakai kereta apa, pakai rumah apa, beli baju apa, kasut apa. Jadi dia pun cuba nak beli juga. Dia nak dia nak jadi macam kita. Berapa ramai yang nak jadi macam CMS? Macam saya apa semua. Cakap, tak payah, you become yourself. Maksudnya jadi diri sendiri and then naikkan. Percaya pada diri sendiri. Jangan sibuk-sibuk nak follow follow signal orang, nak follow sana, nak follow sini. Sampai bila kita nak pandai? Lepas tu ambil satu setup saja yang kita suka, yang kita beli entry je profit, beli entry je profit. Bila tak entry pun profit juga. Tapi setup tu jadi. Maksudnya kita jadikan dia sebagai kita punya senjata. Betul? Okey. So far ada soalan lagi pasal QM continuation dan continuation. Kalau tak ada soalan, kita sambung pada setup hybrid. Boleh? Ada yang tak nampak QM macam mana? Hai, kita dah ajar tadi QM macam mana. Tengok Kak Nora, bayangkan saya dah ajar dia orang bertahun-tahun tau, tapi dia orang tak faham-faham sampai sekarang QM. Tapi bila Kak Nora ajar, dia terus faham. Okey tak? Okey, sebenarnya dia orang suka dengan suara Kak Nora kat YouTube tu, lembut je. Memang macam cakap, kalau dengar tu macam senang faham. Okey, ada yang tanya Kak Nora trade QM reversal ke tak? Tak, memang jawapannya tak sebab Kak Nora hanya trade QM continuation. Faham tak? QM continuation. Ada yang ajak Kak Nora masuk dalam grup, nak ke Kak Nora? Takut nanti dia orang tanya macam-macam, QM macam-macam lah. Dalam grup tu tak ramai, ada 4,000 orang je, 4,500 orang. Banyak. Cuma nanti dia orang PM saya pun macam kadang-kadang orang PM kadang-kadang ada tag kita tengah rehat-rehat apa semua kan, kacau kan. Terpulang lah, tapi terpulang. Saya rasa kalau dah macam ni, better silent lah. Saya nasihatkan kepada student-student saya mana yang dah berjaya apa semua. Silent je, macam you dah make money, lepas tu you buat apa yang you suka. Kalau rajin-rajin, buat channel dekat YouTube, ajar orang lain pula. Jadi tak ada banyak sangat gangguan, betul. Kalau tak nanti student baru-baru ni, budak-budak noob ni, tanya macam-macam. Terpulanglah pada Kak Nora kan. Kalau nak, saya boleh masukkan. Kalau tak nak pun tak apa. Saya just penuhi permintaan ayah mertua saya sebab dia cakap apa yang saya dah ajar ni you kena share dekat orang lain. And then dah bertahun-tahun dia tanya you ada share ke? Saya cakap tak ada. Saya rasa sebab saya dah selesa dengan zone saya sendiri. So at last dia macam dia bela dia kata tak baik lah makan seorang, so better you share dekat orang lain juga. Sebab Yes. ilmu ni manfaat bagi orang kan. So saya pun share lah. So dalam mungkin tak lama lagi saya akan silent semula lah. Bila InsyaAllah. apa yang saya share tu dah habis. Okay. Saya rasa pun share dekat YouTube pun dah okey sangat kan. Bukan dia orang kena bayar ke, bukan dia orang kena apa kan. Just tekan-tekan apa yang Boleh ulang-ulang. boleh ulang-ulang. Macam saya juga dulu masa saya ajar dia orang penat.
bukan saya cakap apa-apalah sebab semua orang tanya soalan yang sama. Lalu saya terfikir, why not saya buat satu video 5 minit, 10 minit cerita benda ni and then bagi kat dia orang. Lepas tu video tu sendiri yang akan ajar lah. Tapi masih lagi dengan soalan bertubi-tubi lagi. So, terpulanglah kita maksudnya kita dah share ilmu kita kan. Cuma diorang ni sebenarnya trader-trader kat luar dia bukan majoriti, dia bukan nak belajar sangat pun. Dia nak kaya je sebenarnya, betul tak? Dia nak jadi jutawan sebagai seorang trader. So, dia tak nak lukis, dia tak nak belajar, dia tak nak apa. Dia cuma nak kejar siapa yang kaya, dia akan kejar. Siapa yang berjaya, dia akan kejar. Dia ingatkan dengan bila dia mengejar tu dia boleh jadi kaya macam orang tu. Saya rasakan memang doesn't work like that. Dia kena kerja Kena keras, kena belajar. belajar. Kena belajar, kena lukis. And then kena bersabarlah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kena fokus. Katakanlah teknik yang kita pakai ni contoh macam kan orang pakai QM continuation. Mesti kita fokus kat situ saja. Kalau tak ada setup, jangan masuk. Ada setup baru masuk. Ada yang tanya, Kak Nora full time trader ataupun ada kerja lain? Saya full time trader. Full time trader lah. Income dah juta-juta ni pun takkanlah nak kerja dengan orang lain lagi. Ya Allah. Kan duduk rumah jaga suami, jaga anak apa semua. Lagi bahagia. Betul? Betul. Dia yang tanya lagi, pair mana yang biasa Kak Nora selalu entry? Ada pair favourite ke apa ke? Pair favourite saya gold lah. Gold, laju kan? Dia laju. Sebenarnya banyak yang terlepas. Dia cerita pasal gold ni kan banyak yang terlepas lah bila saya tengok balik jadi sedih lah. Sini pun gold pun rajin juga buat QM continuation. Kalau nak tahu. Dekat time frame kecil pun dia buat. Time frame besar pun dia ada buat. Kat time frame kecil pun dia ada buat. Ya, tapi dia jarang sikit. Tak nampak lah. Dia nampak dekat M3. 1, 2, 3. Asal Okey. tak? Nampak lah. Oh, yang atas tu pun ada? Yang atas sekali tu 1, 2, 3. Yang besar tu. Ni. Oh my God. Kalau tak dah kaya dah itu dia. 1, 2, 3. Senang. Nazrinuddin apa khabar? Apa khabar Nazrinuddin? Senang. 1, 2, 3 lepas tu ada QM. Walau full margin bye. Nak takut apa? Account kita punya bang. Walaupun market bukan kita punya tapi account kita punya. Alright. Okay. Ada yang tanya dari tadi dia tanya paling banyak Kak Nora pernah loss berapa? Boleh share ke? Paling banyak loss berapa? Loss during kena SL ke apa? Kena SL ke apa ke? Paling banyak around 40,000 macam tu. Wow, 40,000 US dollar guys. Nampak? 40,000 US dollar. So jangan main-main tau. So itu akibat sebab tak tengok confirmation lah. Okay. Satu lagi profit paling besar kan orang pernah dapat sekali trade. Sekali trade. Saya ingat lagi dulu saya ada swing. Around 500. 500 pip? 500,000. Sembuh saya punya ini. 500,000 US dollar sekali profit, bye. Bukan sekat beli rumah, bang. Kau boleh beli bandar, bang. 2 juta, bye. Gila, apa?
Diorang semua dah semangat dah tulis semua. 500 korang baru $500 dah sibuk screenshot dekat Facebook lah, ini teknik holy grail lah, apalah, itulah, inilah. Kalau orang sekali profit 500K bhai, dia naik je, silent je. Okey. Ada soalan lagi? Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan-soalan gila ke apa ke? Kalau orang pakai, broker apa? Pakai Tickmill ke? Yes, saya pakai Tickmill, any broker yang ada ECN lah yang saya suka, tapi saya lebih prefer Tickmill dengan IC Market. Oh yes, IC Market is the best broker. So, memang saya pun dulu pakai IC Market. Cuma sekarang dia punya rules regulation dia ketat sikit kan. Hmm. IC Market the best, memang the best. Dia punya spread dia kecil sangat. Tickmill pun kecil. ECN dia memang kecil. So guys, kalau you all nanti ada akaun besar-besar, jangan pakai akaun biasa-biasa, pakai akaun ECN. ECN. So senang sikit nak profit 500K. 500K 2 juta. Sedap. Kalau korang 2 juta, saya nak tanya pada student pula. Kalau you all dapat profit 2 juta, apa benda yang korang akan buat? Nak beli kereta apa? Cuba tulis kat komen itu, saya nak tengok. Ada yang cakap kahwin lagi. Macam mana kau nak menang ke belum profit? Kau nak kahwin lagi. Dia nak pergi haji. Ada nak pergi haji ulang alik 8 kali pun boleh. Ada nak bina masjid. Amboi, yelah tu bina masjid. Ada yang nak beli G-Wagon. Wow, ada yang BMW 4 class. Ada nak beli van sekolah. Ada yang nak Porsche Carrera 718. Nak beli Bitcoin. Ada yang nak buat surau. Alhamdulillah. Ada yang nak belanja cikgu. Profit 2 juta apa ni. Ada yang nak beli franchise business. Ada nak jual sayur saja. Ada yang macam-macam lah. Ada yang nak beli GLA. Ada yang nak bayar zakat. Ada yang macam-macam lah. Biasalah diorang ni. Benda belum dapat boleh lah dia cakap kan. Dah dapat nanti lupa dah dia. Memang lupa biasa. Orang kita memang senang lupa kan. So, kena belajar lukis rajin-rajin apa semua kan. So, kita nak sambung lagi ke ataupun lepas ni ada teknik hybrid kan? Teknik hybrid ni dia problem sikit sebab problem pada saya lah, sebab saya tak suka sebab nak kena lukis trend line, nak kena tengok dia print macam mana. Dia complicated sikit lah. Dia okey, cuma dia complicated sikit berbanding QM continuation dengan continuation. Cuma hybrid dia punya konsep dia pun sama. Kena cari confirmation dekat time frame besar. Kalau saya tunjuk dekat sini. Okey. Nampak tak kalau dekat H4? Okey. Ni dia tengah trend menaik kan? Okey. Kalau kita nampak dia macam ni kan, dia dah break the second trend line, dia kena ada formula. Break the second trend line, your entry at the third trend line. Betul tak? Okey, kalau dia dah macam ni, dia dah. Kalau orang tadi cakap second trend line. Yang mana tu? Second trend line. Bukan. Break the second trend line ni dia dah break trend line yang bawah. Okay. Yang bawah dia dah break and then so kita tengok dekat time frame besar ada apa. ada king. Okay. So ini first, second. Okay, nanti dulu jangan lukis trend line dulu. Kita biar dulu, kita cari N3. Okay, ni kita tak nampak. Kita rasa macam apa ni. And then kita tengok dekat ni daily, kita tengok dekat weekly pula. Ada apa? Very single thing. Yes. So dekat dalam bearish engulfing ni, kita carilah entry. Entry point. Okay, so saya kecilkan balik. Ni kita tak nampak apa. So dekat, okay, dekat sini kita nampak sesuatu. Okay, so ni supply zone, betul tak? Betul. Okay, then saya suka tukar ke line chart. Saya cari support yang jelas berdekatan dengan supply zone. Oh, jadi support. Ya, so dia dah kira macam teknik continuation juga, tapi dia different sikit.
Okay, dan saya tukar balik ke time frame besar. Ke candlestick. So, bila kita tukar balik ke weekly, dia jadi macam ni lah. Okay, dia betul-betul retest dekat bearish engulf. Cuma yang bestnya hybrid ni dia dia punya reward dia lebih tinggi lah berbanding continuation ke apa. So kalau dia jumpa setup continuation, rajin-rajin lah tengok dekat time frame besar, adakah dia tergolong dalam setup hybrid. Kalau dia dalam continuation, lepas tu dia hybrid pula, tu memang boleh swing lah. The best. Okay. So maksudnya kalau trendline kita ada dua, dia bertumbung dekat trendline yang bawah dengan trendline yang atas. Betul? Bawah break, betul. yang bawah dah break, dia akan retest dekat bearish Tapi dia break jangan sampai bawah. Dia break sikit je. Oh yes. Dia maksudnya dia break tak adalah cecah sampai bawah sekali itulah. Maksudnya kalau dia break sampai bawah tu dah tak valid, betul? Betul. Okay. So bila dia patah balik, kita akan cari setup continuation lah. Tak kisah, kadang-kadang dia buat QML ke, kadang-kadang kita nampak dia buat QM continuation secara tak langsung lah. Macam-macam lah dia setup dia buat kan. Betul lagi, kalau macam kat Nora hold kan, swing kan, kita dah lah entry besar, lepas tu dah macam beratus-ratus ribu tu macam tak ada rasa macam nak close cepat ke, takut kena lipat ke apa ke. Itulah kelemahan saya, itu pasal saya jarang swing. Saya betul, itulah saya respect sikit lah dengan orang yang swing ni kan. Saya, itulah sekali dua lah saya swing. Saya tak, lepas daripada itu saya tak swing lagi. Okay, just ambil profit yang beberapa yang kita happy lah. Kita ada target sendiri, okay hari ni aku nak 100 pips. Macam tu. Dengar tu guys, hari ni nak ambil 100 pip bersama dengan 100,000 USD. Sekolah buat makan, beli beras, beli pampers anak-anak kan. 100,000 USD, baik. Kau orang tekan 0.01 dah menggelupur dah entry. Cikgu nak hold ke? Cikgu nak tepi mana? Cikgu nak tepi kecoh je orang. Tapi tak apalah, dapatkan pengalaman. Dapatkan dia punya feel itu. Lagi kan orang sambung. Satu lagi dia orang tanya, macam mana kan orang withdraw tu banyak-banyak tu macam pakai account bank company ke ataupun ada cara tak? Boleh share dengan kita tak? Saya pakai company saya lah. Maksudnya pakai nama company lah. Yes, nama company. Current account kan? Play je lah. Kan orang tak nak try embroidering bawah saya. Tekan luar besar-besar saya dapat affiliate banyak sikit. Sebab apa? Sebab dia orang cakap saya marketing. Saya ngajar tapi saya tak tekan lah saya apalah inilah macam-macam lah dia orang ni. Dia orang ada je yang tak puas hati dengan kita kan. Sebab that's why ramai yang dah berjaya. Ramai silent. Sebab merajuk dengan kata-kata daripada UB yang selalu fitnah. Fitnah lah kan. Fitnah kita orang apa semua kan. So nak macam mana? That's why ramai yang silent. Tapi itulah. Kalau orang dapat ajar, dapat share macam ni memang orang sangat berbesar hati. Bukan senang nak dapat trader yang boleh sekali profit 500k. Gila memang orang cakap saya pun tak pernah buat macam tu. Okey, kan orang boleh sambung. Dah habis dah. Dah habis dah? Dah habis dah. Okey, ada soalan? Siapa ada soalan? Ini semangat ni. Hari kan orang tunjuk macam mana ajar lah. Lepas ni orang boleh swing. Jangan tanya saya lagi tau. Valid tak valid, valid tak valid. Dia orang ni selalu tanya lah. Cikgu ni valid ke tak? Ini nak entry mana? Ini nak tepi mana? Hari-hari. Pagi, petang, siang, malam. Okey. Boleh tanyakan Nora dalam YouTube kan. Video kan Nora tu semua ada komen-komen. Siapa yang ada soalan, boleh tanya dekat YouTube. Nanti insyaAllah akan Nora. Okay. Balas. Macam-macam dia yang tanya. Dia yang tanya, Kak Nora nak buat kelas personal tak? Personal coaching. Tak buat personal coaching. Tak buat. Biasa yang trader yang berjaya bang, terus saya cakap dia takkan buat personal coaching. Pertama, security. Entah yang datang tu betul nak belajar ke, yang datang tu nak kidnap ke, yang datang tu macam-macam. So,
kita orang tak buat personal coaching. So siapa yang nak personal coaching dengan orang memang tak dapat. Satu lagi nak personal coaching dengan saya pun saya tak bagi sebab satu Yang thing saya baru dah explain semua dekat dalam video. So buat apa nak personal coaching kan, unless saya ada buat satu group discussion dekat situ nak tanya-tanya lah, tapi group discussion tu cuma bertahan sampai end of March ni. Itu end saja. of March. Yang group discussion tu macam mana nak masuk? Saya akan buka Sabtu ni insya-Allah. Okey, buka dekat Facebook ke dekat YouTube ke? Saya buka dekat dalam Telegram sekali dengan entry goals. Alright. Nanti boleh share link dengan saya boleh macam share lah dengan orang. Cuma itulah, I think basic cuma kalau sekarang 100 orang, saya rasa masih dalam kawalan, betul? Masih dalam kawalan. Betul. Maksudnya saya takut nanti yang masuk sampai 5,000, 6,000, even scammer pun boleh masuk. Saya punya group yang dulu scammer bila saya buat free, dalam 6,000 orang, 7,000 orang boleh masuk. Scammer boleh masuk, dia ambil data, dia pergi ambil screenshot kita, dia pergi jual sana, lepas tu yang signal kita bagi ke orang, dia pun jual juga. So, Itulah. Betul. payah sikit memang saya tak boleh, even saya tak boleh buat apa. Even saya punya video-video yang saya klasifikasikan sebagai secret, dia orang senang-senang je dia orang upload dalam YouTube. So, saya tak boleh nak kata apa lah. Just let go je lah kan. Betul. Cuma nasihat kepada kawan orang, jaga diri, jaga apa semua sebab tak semua orang baik kan. Maybe yang ada ramai yang nak ambil kesempatan dengan kita. Satu lagi, majoriti trader-trader zaman sekarang ni, dia bukan, saya tengoklah pattern dia bukan nak belajar sangat. Dia nak kekayaan cepat. Dia nak pil magic yang boleh mengubah hidup dia. Maksudnya kalau dia jumpa dengan cikgu ni, personal coaching, tiba-tiba dia dapat satu pil magic yang terus jadi jutawan, something like that. Betul? Itu majoriti. Kalau zaman dulu lain. Kalau zaman dulu trader masa kita yang mula-mula dulu, CPM semua rajin, semua lukis, masa-masa rajin lukis apa semua. Sekarang nak kena lukis dengan nak kena paksa-paksa. Majoriti nak signal je. Susah cakap majoriti ramai yang nak signal, tapi dia tak nak belajar. So saya harap trader yang dengar ini kat luar tu, please mulai dari sekarang kalau Kak Nora boleh buat, you all pun boleh buat. Just percaya pada yourself, percaya pada diri you sendiri, ambil masa untuk belajar. Pakai 2 setup ni saja. Kan orang dah ajar continuation dengan continuation. Apa yang you all buat ialah tunggu setup saja. Ada setup masuk, tak ada setup tak payah masuk. Lepas tu try tengok macam mana. Boleh tak improve trading? Boleh? Alright. Ada kata-kata daripada Kak Nora, kita pun lagi habis sampai pukul 10.30, lagi 4 minit lagi. Saya cuba pesan, itulah kalau korang dapat belajar dari video ke apa ke, jangan terus cari entry ataupun korang terus buru the current movement. Korang kena practice mata dulu, practice dulu yang dah lepas-lepas, sebab itulah rahsia untuk kita untuk train skill kita sendiri. The best thing is practice lah. Okay. Nampak? Kan orang nasihat pada you all semua, the best thing is practice. Maksudnya lukis makin lepas-lepas. Supaya bila makin jalan, kita dah tahu kat mana entry. Kita dah nampak apa yang kita practice sebelum ni. Faham? Chart have memory, dia akan ulang. Itu namanya tunggu setup. Tapi ramai yang tak nak. Majority saya tengok dekat grup-grup. Mostly yang grup berbayar, okey lah. Yang grup yang support saya memang dia praktis lukis. Tapi yang grup free, majority boleh saya katakan 99% semua tunggu signal. 99% tunggu signal. Bos cakap sell, bos cakap buy. Tapi tanpa belajar. So satu yang merugikan, satu yang sangat merugikan. Alright. So kena praktis lukis makin lepas-lepas. Nanti bila dah pandai, you dah boleh bagi signal ke orang, you boleh trade sendiri, you boleh profit, you boleh silent. You dah boleh profit 2 juta nak beli kereta Ferrari, nak beli kereta Lamborghini Aventador ke, nak beli McLaren F1 ke, nak beli Mustang GT ke, senyap-senyap saja. Alright. Okay, guys. Ada soalan last? Ada siapa soalan last ni kalau sebelum kita tamatkan majlis kita hari ni? Dia orang tanya macam mana Kak Nora compound account $2,000 tu? Saya compound guna setup. Inilah yang saya tunjuk ni. Saya puasa setup QM. Semua segala jenis setup reversal saya tak trade. Saya guna setup ini saja untuk saya compound.
Dua setup ni hybrid dengan QM continuation semua tu? No, continuation dengan QM continuation. Oh, dua setup maksudnya continuation dan juga QM continuation. So dalam masa setahun, daripada 2000 tu jadi berapa kan orang? Bagi semangat sikit kat dia. Dalam tak sampai setahun pun, dari 2000 tu saya boleh dapat dalam 80K dalam masa sebulan. Tapi saya full 2000, margin. 2000 jadi 80K dalam masa sebulan. Oh my god. Full margin. Nampak? Kalau Kak Nora boleh full margin, Kak Nora boleh berani, korang takkan tak berani. Kan? Lelaki semua ni, dalam kat luar bersembang pom-pam. Jadi full margin, tekan 0.01 dah menggigil lutut. Tapi macam itulah bang, sebenarnya kalau akaun you besar, terus terang saya cakap, you akan entry secara lebih sabar, lebih tunggu setup berbanding dengan akaun kecil. Kalau kita akaun kecil $10, saya bukan nak kata apa, bila you tekan $10, you takkan tunggu setup. You terus tekan saja. Cakap, alah kalau loss baru $10, boleh tekan, boleh depo lagi. Betul tak kan orang? Tapi kalau you nak full margin 2K bang, kau tak boleh sembarang-sembarang. Kau kena tunggu setup yang betul-betul cantik, setup yang betul-betul insyaAllah win, baru kau tekan. That's it. Okay. I think that's it, Kanora. Dah 10.30. Terima kasih kepada Kanora sebab sudi join kita malam ni, bagi semangat kepada student-student sini yang kat luar apa semua kan. Kepada yang kat luar sana tu, saya minta maaf kalau saya sendiri kata apa, sebab bahasa saya ni kadang-kadang memang kasar sikit kan. So kalau kita nak jemput lagi Kanora bila-bila masa lagi, Kanora boleh join? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Okay, I think Kanora boleh pulangkan balik lah pen ni kat saya. Macam mana kita? Macam mana nak? Saya pun dah tahu. Sekejap. Ni presenter, saya Nora, sekejap. Saya tengok dalam list. Dah hilang pula nombor. Oi. Mana Sekejap saya setting sekejap. Dia pun tak biasa sangat guna GoToWebinar ni. Search. Ya, sekejap. Bagi saya 1 minit. Momento. Ayah. Hilang pula. Hilang nama. Oh, sebab ni attendance. Sekejap saya kat mana Now viewing show application. Oh. I think, change presenter boleh. Okay, guys. Assalamualaikum. Test 1 2 1 2. This is your captain speaking. Terima kasih Kanora yang ada, yang dah share tadi. So, apa yang kita boleh belajar hari ni, malam ni? Siapa boleh bagi buat kesimpulan? Siapa boleh buat kesimpulan? QM continuation maksudnya kita belajar bang, bila kita trade, kita belajar macam-macam teknik betul. Saya ajar setup fake out, saya ajar setup QM, reversal, continuation, saya ajar setup everything, macam-macam saya ajar. Tapi dalam banyak-banyak tu, yang mana yang you suka, ambil satu yang senang je, ambil satu setup yang you selalu win. Setup yang orang cakap selalu win. Maybe you suka whatever setup yang selalu win, you jadikan sebagai you punya favorite setup. Maksudnya you tak masuk semua setup. You hanya masuk setup yang simple, senang, yang orang cakap probability dia win senang. Okay. Alright. Faham? Continuation. So at least you dah belajar teknik tadi, continuation. Macam saya, favorite saya adalah reversal. Sebab saya suka entry kat pucuk-pucuk, something like this, something yang orang cakap tunjuk-tunjuk sikit kan. But that's it. Maksudnya bukan apa bang, dia maybe selama ni you dah try setup-setup ni apa semua kan. Cuma pilih satu setup yang you suka, yang orang cakap selalu win. Puasa itu satu cabaran. Maksudnya entry satu setup saja. Apa yang you terror, setup tu
You try situ. Tapi jangan lupa lukis. Boleh tak? Boleh? Dia pakai chemistry besar-besar. Kan orang pun entry tak ada sharp sangat, tapi dia tahu kat mana. 1, 2, 3, I think senang kot dia punya teknik ni. Kalau saya tahu tadi saya hold ni, setup GBP, apa ni? Ni apa? GBP AUD H4. Eh? Dia ada 2 cara, macam ni hybrid. Saya ulang balik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik je trend line 1, 2, 3. Yang kedua relax. Yang pertama you tak boleh tarik lagi. Yang pertama daripada atas ni, dia buat 1, dia buat 2, baru boleh tarik trend line. Kalau tak ada 2, tak ada 2 ni memang tak boleh entry lah. Kan? Lepas tu yang ada ketiga, baru entry dekat yang ketiga. Lepas tu tengok belakang ada. Buka time frame kecil, tengok apa ada kat belakang. Whatever yang sesuai lah. Ada hidden king ke, ada apa ke. Dapatlah entry sharp. 1, 2, 3. Nampak tak? Ada hidden king. Dia macam tu. So tambah-tambah sikit lah. Tambah precise sikit Okay, saya tahu hybrid yang, siapa yang tak faham tadi, hybrid dia pertama sekali, tarik trend line. Dia tengah naik. Betul tak naik? Dia tengah naik ni kan? Tarik trend line, tunggu dia break. Dah break bawah, jangan dia break bawah sampai TP. Katakan ni you punya TP. Let's suppose dia break sampai bawah, sampai sini TP you dah tak valid, dah tak boleh masuk. Tunggu dia break. Dekat sini dia break bawah, lepas tu dia naik atas balik, betul? Lepas tu you carilah 1, 2, 3 entry. 1, tarik 1, 2, 3. Tarik trend line je. 1, yang pertama ni 1. Yang atas sekali, highest high sekali. Ini nombor 1. Kita letak nombor 1. Lepas tu tempat dia touch ni, kalau dia touch 2 kali macam ni, letak saja sebagai 1 lagi, nombor 2. Dia akan entry bila dia dah break sini, dekat tempat nombor 3 ni dia entry. Itu setup hybrid. Yang ketiga baru entry sell. Faham? Okay. Muhammad Nazim Maidin. Faham Simple. 1, 2, 3, 1, 2. That's why kalau you tengok dekat dia punya YouTube tu, dia selalu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, which is very, very good. Which is very, very good. Seriously memang. So kena sabarlah, kena sabar sikit. Yang tak ada dekat kita ialah tak sabar. Bila kita tak sabar, dia jadi payah. Okay, satu lagi saya tak, apa lagi yang tak faham? Continuation, kalau you siapa yang dah belajar king, dia akan jadi lagi sharp. Entry akan jadi lagi sharp. Jadi kalau you entry pun, senang hatilah senang cerita. Okay, macam ni pun ada satu setup lagi. 1, 2, 3. Katakanlah yang ni saya padam dulu. Bila dia ada puncak sini terus cepat-cepat tarik trend line. Sini sampai sini. Mula tarik sini sampai sini je dulu. 1, 2. Okay. 1, 2. Dia biasa 3, 3, 3 je. 1, 2. So, apa you buat? You just tarikkan sampai bawah. Kita expect nanti bila price naik atas, nanti kita akan sell kat sini. Betul? Ada sell kat sini, tengok belakang. You kena confluence dengan apa yang ada. Macam in this case, ada resistor. Ini pun dah set up, itu dia dah dapat entry kan. Orang pun dah dapat entry kat sini sebab ada resistor. Lepas tu ada king, ada hidden king. Nampak tak kat sini ada hidden king? Dapatlah entry sharp sini. Bila dapat entry sharp sini, 1, 2, 3. So, tadi kan orang cakap kalau hybrid, dia boleh swing. So, maksudnya biar saja. InsyaAllah dia akan pergi jauh sebab dia continue the trend. Dia nak buat trend turun. Swing saja. So, dekat sini dengan floating berapa pip, dah pergi beratus pip. 700 pip. Bayangkan kalau korang masuk 10 lot. Berapa dah? 10 lot kali 700 dah 70,000 USD kan? Baru 500 lah. Tadi masa kan orang cakap dia paling besar dia profit 500. Saya macam 500 apa? 500 dolar ke? 500k. Tersembuh idea saya. 500k buat sekali profit. Oh my god. Sekali profit boleh beli orang cakap. Boleh beli macam-macam lah. 2 juta kot. Ini 700 pip kali 1 lot pun dah 7,000 USD. Kalau berani hold kan. Kalau tak berani tak boleh kata apa lah. Alright. Satu lagi kalau you nak hold bang, saya bagi tips. Kalau you nak hold, you tengok belakang ni. Ada support.
Mula-mula support ni kuat. Nampak? QM level, betul tak? Ni QM level. Okay. Masa sebelum price nak turun tu, you kena tengok berapa kali QM level ni dah cocok. 1 kali, 2 kali, 3 kali, berapa kali dia boleh bertahan. Biasanya kali keempat dia akan tembus. Bila tembus, turun bawah, dia dah break, kita cari sell lagi. Ataupun siapa yang tertinggal bus, boleh cari sell. Ataupun siapa yang swing, boleh hold. Macam mana kita nak entry? Macam biasa, macam Kak Nora aja. Tarik lagi trend line daripada sini sampai sini. 1, 2, 3. This is 3 drive. 1, 2, 3. Simple je kot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. Cari yang dekat-dekat. 2, 3. Tapi kena tengok time frame kecil ada tak QM continuation. Macam tu. Okey, boleh. Situ ada BE, boleh nampak ada macam-macam. Ada QM, ada hidden king, ada apa semua. Lepas tu siapa yang dah belajar lebih advance lagi, dia dah tahu sini ada fake out. Jadi lebih confident untuk entry. Saya betulkan balik sini. Sini kita ada fake out. So, the fake out RCP, so entry lagi dekat situ. Continue lagi. Sambung trend. Macam itulah. Faham tak? Okay, I think that's it for tonight. So lepas ni korang dah boleh berangan-berangan lah. Withdraw 200k, withdraw 300k, beli van sekolah ke, beli van jenazah ke, beli McLaren ke, beli BMW ke, beli Merc ke, beli Harley Davidson ke. Tapi sebelum tu jangan lupa kan orang cakap apa. Sebelum korang beli Merc, sebelum korang beli BMW, sebelum lukis. Jangan berangan-berangan dulu lah. Lukis pakai lepas-lepas. Cari 1, 2, 3, 1, 2, 3, QM continue. Kan? Lukis sampai korang tahu. Sampai tak payah tanya lagi. Ni valid tak valid cikgu? Ni boleh tekan tak? Ni boleh hold ke tak? Pening kepala aku. Yang jawapan tu semua daripada you all. Kak Nora dah ajar, dah share. Kalau masalah ni bila korang tak pernah entry, tak pernah nak lukis, tak pernah nak apa, tu yang asyik sibuk tanya valid tak valid. Hari ni ada signal tak? Hari ni nak buy ke tak? GU nak terbang, GU nak terjun. Come on guys, bila lagi nak macam ni? Orang lain dah berjuta-juta, dah profit ratus-ratus ribu. Orang masih sangkup lagi dekat valid tak valid. So, mulai dari sekarang, lukis, makan lepas-lepas. Siapa yang dah lukis dekat dalam grup Pirates tu, mana yang dah lukis tu tambah lagi. Tambah trend line 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh? Tak sabar nak perang. Hari ni dah Jumaat lah bang. Market dah nak tutup. Minggu depan lah Minggu depan dah boleh start berangan balik. Nak beli Mercedes ke, nak beli McLaren ke, nak beli Lamborghini, Vanino ke, whatever. I harap you all semua berjaya lah. Tolong please. Saya nak tengok you all semua berjaya hantar. At least macam. Bila dah berjaya tu jangan sombong. Jangan kutuk-kutuk orang lain. Jangan kutuk cikgu. Jangan beli-beli cikgu. Lepas tu tolonglah bagi screenshot sikit. Cikgu alhamdulillah saya dah profit. Rasa lega. Saya bila dapat screenshot you all profit tu rasa macam alhamdulillah aku dah tunaikan tugas aku. Saya dah tunaikan tugas saya, maksudnya you all dah profit, dah berjaya kan? Dah berjaya maksudnya. Itu je yang saya nak. Bukan saya nak you all suruh you all bayar yuran mahal-mahal ribu-ribu, ratus-ratus ribu, tak ada. Saya nak you all rajin je, komitmen belajar, komitmen janji yang you nak belajar, buat komitmen betul-betul. This is it bang. Tak ada masa kita bang. 2021 lagi dah nak saya minta tu nak kata apa. So, kena lukis. Boleh? Siapa yang tak pandai praktis lukis mata tu boleh masuk grup VIP atau grup Pirates. Ada Cikgu Easy akan betulkan. Memang sangat-sangat best. Cikgu Easy tu bukan calang-calang tau. Cikgu Easy tu dia, boleh saya beritahu kat sini Cikgu Easy. Dia ambil degree bahagian investment. Dia ambil degree bahagian investment. So, dia pun dah start. Masa belajar tu dah ada chart. Tapi dia dekat dalam kat UST tu, dia orang guna indikator. Sedih. So lepas ni dia boleh ajar lecturer dia pula. Macam mana nak pakai naked chart. Boleh? Boleh tak? Okay. So please. Ada yang tanya Easy asal mana pula? Macam-macam lah korang. Kau tak nak tanya ke aku asal mana? Soalan macam-macam betul-betul. So practice je bang. Saya sebab memang benda ni mula-mula memang susah. Kau nak tarik trend line, nak apa, valid tak valid. Otak tu confused. Macam-macam soalan dalam otak.
dah berangan dah, BMW dah ada dah depan mata, Mercedes dah ada dah depan mata, Velfire semua dah ada depan mata. Tapi dia punya pandangan tu mengaburi mata dia. Terlalu mengaburi sampai dia terlupa yang dia nak perlu praktis, dia perlu lukis banyak-banyak untuk praktis mata dia. Itu saja. Alright. So nak tak nak kena belajar. There is no other way. Saya punya student yang ramai-ramai yang dah berjaya yang ramai yang tanya tadi dalam grup. Cikgu, Kak Nora ni student saya ke? Lepas tu ada yang tanya, si siapa? Paul X kan? Paul Zok tu pun student saya. Ramai bang, student saya tak ingat berapa ramai. Beribu-ribu daripada dulu sampai sekarang saya tak tahu. Tapi yang berjaya, ramai yang dah silent, satu je persamaan dia orang. Dia orang rajin lukis. Dia bukan sembang pumpam nak entry par, nak buy ke nak sell. Tak ada. Semua rajin lukis. Siapa rajin lukis, Safwan Omar rajin lukis, Anzo rajin lukis. Lama-lama dia ada. Dia kejayaan tu ada dalam diri you bang. Cuma you yang tak nak keluarkan you punya potential. You punya potensi diri yang sebenar. Masih lagi tak percaya pada diri, masih lagi percaya pada signal orang. Masih lagi percaya pada kawan-kawan. Bila nak entry, ajak kawan-kawan. Jom kita sell view. Jom kita sell. Kenapa? Why? Sebab you sendiri tak percaya pada diri sendiri. Kan? Betul tak? Lepas tu kalau nak entry berjamaah. Nak stop loss berjamaah. Tapi bila profit, ada profit berjamaah. Ada orang share sama-sama duit dengan korang. Tak ada bang. Benda ni kena percaya sendiri. Kalau kau tak percaya pada diri sendiri, siapa lagi? Siapa lagi nak percaya kat kau? Kalau kau tak percaya pada diri kau. Kan? Keluar je daripada semua grup Telegram. Fokus kat diri sendiri. Buat satu channel Telegram sendiri punya letak. Buat satu channel Telegram, you sendiri jadi subscriber, you sendiri jadi admin, you sendiri jadi whatever yang ada dalam tu, you sendiri letak screenshot, letak dalam tu belajar, buat journal. Hari ni entry pakai setup ni. Jadi tak jadi. Lukis. Buat dia. Nanti bila you dah berjaya, you tengok balik betapa seronoknya, betapa manis ni benda lah. Memang you akan gelar lah, kelakar lah dulu aku lukis. Dulu masa saya lukis mula macam tu lah. Masa saya lukis dulu masa tak cantik kan. Memang apa benda lah lukis macam ni. Saya sendiri pun rasa macam apa benda aku lukis. Tapi bila dah lama pandai-pandai, bila dah lama dia akan improve. Don't worry bang, dia akan improve. Don't worry, memang itu janji Tuhan. Allah akan bersama orang yang bersabar. Maksudnya kalau you buat benda yang sama ulang. Masa tu lah nanti dia akan datang. Okay, may the force be with you. Okay. Saya tak ada kata apa lagi lah. Nanti ada yang kecil hati pula bila saya cakap si basuh macam-macam kan. Tapi tak nak terpaksa lah. This is it. The only way. Untuk berjaya lah percaya pada diri sendiri dan usaha. Dia tak akan datang semudah tu. Okay. Satu hari saya doakan insyaAllah you all semua berjaya. InsyaAllah. Amin. Betul. So bila dah berjaya nanti tolonglah share ilmu dekat orang lain. Lagi you share ilmu dekat orang lain, lagi you akan faham. Terus terang saya cakap. Kalau saya kedekut dulu dengan ilmu ni, sampai sekarang saya akan tersangkut lagi dekat saya punya SND. Terus terang saya cakap. Tapi bila saya share, Tuhan bagi sikit. Ada dalam Al-Quran, surah apa saya tak ingat. Dan jika kamu inginkan kefahaman, maka kamu akan mengajar orang lain. Maksudnya Allah akan bagi kefahaman kepada kamu. Kau ajar je bang. Knowledge tu datang bila kau ajar orang lain. Hari ni kau faham supply and demand. Kau ajar kat siapa-siapa. Lepas tu Allah akan bagi kefahaman. Kau tengok ni sendal. Kau nampak tak? Dia diam tiba-tiba. Tiba-tiba dia ada moment. Benda lah ni kena dekat sini. Dia dekat Robert Strop, Ready Base Ready. Dia ada moment. That moment tu sebenarnya bukan calang-calang. Itu semua ilham. Allah yang bagi. Ya. Dia dalam bentuk cahaya yang bila engkau macam dalam keadaan tenang, dalam keadaan orang cakap tengah leka-leka. Betul? Siapa pernah dapat moment? The moment tu. Maksudnya dia bukan kau tengah sibuk-sibuk, sembang-sembang, tiba-tiba kau dapat moment. Dia kau tengah lukis-lukis, tengah leka-leka, tiba kau macam terdiam tu. Macam ni. That moment tu, dia bukan datang bila-bila, dia datang selintas macam tu. So bila dapat that moment tu, ambil kertas cepat-cepat lukis. Ambil cepat-cepat lukis, tulis. Itu saja. That moment akan mengubah hidup orang. Terus terang saya cakap. Dia bukan subconscious mind, dia bukan apa. That moment tu lebih kurang macam dia satu idea ataupun idea yang lalu dia sekali lalu je macam angin dekat kau punya kepala, dekat kau punya telinga. Kau nampak benda ni? Dia akan automatik mulut kau akan cakap, bila mulut kau cakap, je lah, terus cepat tulis dekat sini, tulis kat buku. Kalau tak nanti dia lupa. Dia macam ilham. Yes, dia macam ilham sudah mari.
Kalau tak nanti dia akan hilang macam tu saja. Kau banyak berapa banyak umur pun kalau kau tak tulis, dia akan hilang macam tu. Eh. So macam ni pun dah sangat-sangat best. Terus terang saya cakap sangat-sangat best. Lebih kurang macam teknik pembaris jugalah. 1, 2, 3 kan. Teknik pembaris 1, 2, 3 campurkan dengan SNR campur SND. Sebelum ni kita dah belajar King, SNR campur SND. Kali ni siapa yang tak tahu nak hold ke nak dah tak ada masalah. Campur je dengan trend lain 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yes, masa tu frekuensi sama. Tu tu. Frekuensi, okey. Ini bukan alert wave kan, ini bukan alert wave. Ini lain, bukan totally alert wave. Tak ada kena-mengena dengan alert wave. Ini adalah kalau saya panggil dia 3 drive. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak payahlah, sebenarnya tak payah bagi nama pun tak apa. Yang penting you faham apa benda tu berlaku. Alhamdulillah, saya pun bila saya dapat bila Kak Nora share 1, 2, 3 ni, baru saya tahu dekat mana tempat-tempat yang saya boleh swing. Kalau tak sebelum ni takut, macam takut juga kan, agak-agak lah sini. Kan? Kita tak tahu. Betul tak? Okey, ada permintaan next ajak Tok Kajai pula. Ada yang nak Tok Kajai. Kita belajar bass pula. Nanti saya try contact Tok Kajai. Minggu depan hari Jumaat. Kan? Kasih nama. Okey. Tok Kajai boleh. Ataupun Hanzo ke siapa nak Hanzo? Hanzo lagi glamour. Hanzo dia cakap YouTubers terkenal lah. Dah 100,000. Hanzo ramai peminat sini. Sebab dia muda kan. Dia muda. Nanti dia boleh cerita sikit. Nanti saya contact Hanzo, Tok Kajai. Semua yang SND lah. Jangan yang campur dengan indikator. Nanti dia lari pula kita punya belajar. Kita fokus dekat SND, dekat SNR, dekat Mega Chat. Sama ada Hanzo, ataupun Tok Kajai, ataupun Safan, Omar, siapa lagi nak? Siapa? You just letak je nama. Saya akan pick nama-nama. Geng-geng Assassin. Geng Assassin tu Brunei. Dia orang dah senyap sekarang bang. Saya pun dah. Dia yang minta If gemuk. Kita jemput Ifayanti nak. Ifayanti. Kalau jemput Ifayanti mampus aku kena belasah dengan dia. Ifayanti ni cikgu saya. Tapi entah saya pun tak tahu kenapa dia marah kat saya. Kenapa dia marah kat saya sangat, saya pun tak tahu lah. Dia cakap saya itulah, inilah. Cakap, ya, okay, aku dah lama tinggalkan kau punya grup. Salah sekali saya masuk grup Ifayanti 2014 bang. Sampai sekarang dia masih marah kat saya pun tak tahu. Why. Okey, kita Red Sword tak boleh lah. Red Sword saya dah kenal. Ataupun saya nak jemput cikgu saya yang saya sendiri pun tak pernah jumpa. Ada tak kat sini? ET, Expert Trader. Siapa kenal Expert Trader, kita dapat belajar dengan dia. Expert Trader pun best. Cikgu dia memang boleh. Ataupun kita jemput CMS lah, CMS. Saya dengar CMS nama dia top juga. Betul ke? CMS, Cikgu Mansur Safari. Boleh? Kita jemput dia. Dengar padu lah, padu gila. Suara dia, jangan cakap suara dia macam DJ pun ada, macam apa pun ada. CMS versi Jawa kan. Itu memang ngetop lah, Datuk Hatan, adik Datuk Hatan. Alright, so insyaAllah saya akan contact Hanzo, Tok Kajai, Safan Omar, semua orang cakap pejuang-pejuang dan juga Taliban, kalau macam Taliban Russian punya orang cakap yang hebat-hebat. Dia boleh share dengan kita. Asyik saya dia cakap kan, bosan lah. So minggu depan minggu depan hari Rabu jangan lupa kita sambung SSR King. MPL King kita dah belajar, SSR King kita akan belajar. So hari Jumaat saya akan pilih sama ada Hanzo ataupun Tok Kajai. Tok Kajai saya tak janji lah sebab dia biasa ajar orang pun pakai handphone je. Pakai handphone jadi susah. Saya tak tahu kalau dia dah ada laptop atau tak. Dia memang hebat lah. Dia pemegang rekod entry zero float sebanyak 500 kali bang. 500 kali entry zero float. Meninggal broker bayar. Tapi itulah, bila saya jemput dia takkan ajar punya. Dia takkan ajar zero float. Dia akan ajar korang dua benda je. Base, break, entry. Base, break, return, entry. Dua line tu je dia ajar. Yang lain tu pandai-pandai lah kau. Tapi Hanzo insyaAllah saya akan minta Hanzo masuk dalam kita punya kelas. Acai Maiten. Acai ada tak dalam ni? Acai jual sayur. Acai Maiten ada dalam. Acai pun dah trader dah tu dia. Trader daripada Brunei. Dia entry sharp gila. Colourful pun cantik. Sharp, entry sharp. Lepas tu dia dah silent. Orang tanya macam-macam. Abang Yudi pun boleh. Yes, kita akan jemput Cikgu Zali. Cikgu Zali. Ada yang nak saya jemput Rats, the chosen one. Dia mengaku dia lah the chosen one. Nak tak Rats? Ataupun Abang Penyu. Abang Penyu pun hebat lah. Abang Penyu fixer. Masuk lot, 1 lot, 5 lot, 2 lot. Rats pun okey. Cikgu Zul pun okey. InsyaAllah Cikgu Zul, Vibu Musang kita akan belajar macam-macam. Cikgu Zul expert.
Dia kawan saya daripada saya tempat kerja dekat DG dulu. Dia memang saya respect lah. Dia punya fibo dia boleh baca. Kalau entry saya boleh bagi tahu entry kat mana sharp, tapi cikgu tu dia boleh baca. Dia tahu ini retrace hanya untuk ah, retrace sikit saja ataupun dia nak pergi swing jauh dia boleh baca tu semua sekali dia akan ajar. Siapa lagi? Nazrihan. Nazrihan tak dapat lah bang. Nazrihan dia tak ajar forex, dia ajar Datuk DDNK, Datuk Dr. Nazrihan. Datuk Dr. Nazrihan dia ajar saham. Nanti nak masuk kat sini je pun dah kena bayar dekat RM10,000. Korang sanggup lah. Ataupun ada yang tadi nak siapa? Fibo okey. World champion. Cikgu Omali. Cikgu Omali tak boleh sebab nanti dia dah bercanggah dengan kita punya cakap apa ni? Kita punya fahaman. Sebab Cikgu Omali dia guna indikator. Yang kita pakai naked. Kita kalau boleh kita nak cari cikgu-cikgu yang naked saja cikgu-cikgu yang trade guna SNR, guna SND yang tak ada guna indikator paper. Ada yang minta Izam Ideas. Okey tak Izam Ideas? Khalid Hamid pun okey juga. Mosyed, Cikgu Kezek, ada yang minta Izam Ideas. Izam Ideas tak boleh bang sebab dulu saya pernah gaduh dengan dia. Bergaduh kat Facebook pasal Divergent. Alah, saya tegur sikit pun dia tak boleh terima. So dia dah gaduh. Yalah, kau jalan menang. Okey, betul. Alfizal, ada yang minta Sifu Razi, ada yang minta Hafizat Rusli. Oh, Hafizat Rusli. Ada yang minta Paul Zok. Paul Zok pun okey juga. Paul Zok okey kot. Ada yang fundamental lah. Patih. Patih boleh juga lah. Patih senang boleh bila dia boleh ajar. Compression, CP. Ada yang minta Ifayanti. Ifayanti tak boleh lah. Aku masuk dalam ni, dia cakap Inggeris. Lepas tu nanti ada anjing dia nyalakan. Kau tengah belajar, tiba-tiba je. Terkejut bahaya tengok video dia. Terkejut tengok video dia, kau tengah fokus, dia cakap apa dalam bahasa Inggeris, dia susah nak faham kan. Tebal bahasa Inggeris dia, tiba-tiba bunyi anjing kuat. Ya ilah, ya Allah. Gugur jantung aku. Ada yang cakap tadi Sifu Razi, ada yang minta Firman. Firman tak dapat lah, Firman dah dekat US. Dato' T, Syuki. Syuki pun okey juga. Syah Kromok. Zero Azrul, ada yang minta Faiz Ismail, ada yang minta Uncle Tuah. Ada yang minta Khalid Hamid, ada yang Abang Sanusi. Abang Sanusi dia pun guna 3Drive. Sanusi Effect dengan Abang Ai. Dia orang cakap dia pakai trendline je. Dia pakai trendline saja. Dia pun guna lebih kurang ni. Trendline campur dengan QM. Dia guna trendline campur QM. Memang swing. Memang dia kaki swing. Ada yang minta siapa lagi? George Soros. Cikgu George Soros, siapa ada nombor kontak dia? Cikgu Zali, ada yang minta Irwan Bahrom. Boleh. Ada yang minta Nasir Yaakob. Ada yang minta cucu ni tak dapat. Dia dah silent dah. Dia legend. Ada yang minta Farhan Ali. Ada tak Farhan Ali? Ada yang nak belajar dengan Farhan Ali? Macam-macam korang. Minta Warren Buffet lah, Abang Rolf Faizal lah, Acap Effect lah. Atau pemalu Dira The Gold Digger lah. Boy, Jamil Bahrom. Farhan Ali guna indikator tak boleh. Siapa pakai indikator tak dapat. Ada yang minta Fendi KB. Yes, Fendi KB pun saya pun suka. Masa saya belajar dulu, mula-mula Fendi KB dah. Masa saya newbie lagi, masa saya belajar BBMA dulu dengan Cikgu Omali. Masa tu Fendi KB dah legend dah. Memang dia entry kau-kau. Dia minta Donald Trump. Okey, Donald Trump saya akan try tweet dengan dia. Kalau dia retweet balik, boleh bagi 10 minit pun jadilah. Bagi 10 minit, dia akan bagi screenshot je ajar macam mana nak entry pakai dia punya tweet. Kalau dulu valid lah, sekarang dah tak valid. Ada yang minta Rothschild. Boleh juga try Rothschild. Irin GTR. Ada yang minta siapa lagi ni? Alif Awang. Alif Awang tak kenal. Farhi. Ada yang minta Fazrin. Champion. Maut Effect. Saya pun tak pernah jumpa lagi. InsyaAllah bang. Saya akan listkan dalam senarai. Cikgu Maut Effect Fazrin. Champion wakil Malaysia. Bangga gila kot. Ada trader Malaysia berjaya dekat World Championship. Ada yang minta Cikgu Nadia Kasim. Nadia Kasim ada dalam ni. Boleh ngajar Nadia Kasim. Macam-macam. Ada yang minta Najib Razak lah. Tun M lah. Ada minta Dr. CMS. Gorus Wikur. Safan Noma. Jamil Bahrum. Habib Alatas. Cikgu Nasir. Ada yang minta Jo Kedah. Jo Kedah tak ada. Jo Kedah tak tahu dekat mana.
Okey, ada yang minta pakcik CMS. Okey, boleh saya try tanya nanti pakcik CMS kalau dia nak ajar. Ada yang minta Uncle Sikas lah, Vladimir Putin lah, Cikgu Iwan lah. Cikgu Iwan pun bagus juga kan, Cikgu Iwan. Nabil Jeffrey, ada yang minta Bob Kehek, Datuk T lah, macam-macam. Alright guys, dah pukul berapa dah ni? 10.59 lagi 1 minit. Ada yang minta ke Hamid. Oh, Syah Kromak pun ada. Rahim Sepatu. Nilofa, ada Ras nak menakan Soros, cikgu. Okey, kalau Ras nak menakan Soros, saya minta Ras PM kan. Tapi diorang ni saya tak nak diorang macam malu pula. Ada yang jenis dia tak nak bercakap, dia segan. Cakap slow-slow macam tu kan. Ada satu minta legend. Legend ni saya dah lama tak jumpa dia. Terus terang saya cakap memang legend gila. 2013 sampai 2014, 2015 dia betul-betul orang cakap legend dah. Dia masuk-masuk dalam dunia forex terus macam bergegar dunia forex semua satu dunia. Bukan setakat kat Malaysia, dekat Facebook bergegar, dekat TFM bergegar, dekat mana-mana pun memang orang cakap bila dia masuk tu terus macam bergoyang lah dunia forex ni. Saya tekan tengah tekan chat ni tiba-tiba macam goyang. Apa pasal ni macam ada gempa bumi ke? Rupanya dia masuk. Nak tahu tak siapa? Dah dengar tak nama Cikgu Shedogan? Cikgu Shedogan. Pernah dengar? Power bhai, dia memang power, serius power. Memang orang cakap, saya pun tak pernah jumpa lagi dia selama dah lama tak jumpa. Okey, ada yang minta, ada satu lagi, Kakes. Kakes. Dia cakap dulu masa saya belajar dengan Kakes, masa saya newbie dulu, saya pernah datang kelas dia. Kakes, saya bukan nak mengumpal lah, tapi saya cerita benar. Saya cerita benar. Saya masuk kelas dia, bayar RM100. Dapatlah makan-makan kat hotel. Lepas tu dia tunjuk dia punya teknik lah, apa semua sikit-sikit. Teknik dia tak ada entry tau bang. Dia ada TP je. TP satu kat atas, satu dekat bawah. Dia pakai nombor, dia calculate, wah, dia macam wukong tu kan, campur 7, 6, 8, 3, 7, 8, 3, tekan, kali 2 bagi 2, lepas tu kau kena kamilkan lagi, lepas tu kena divide, DX. Faham? Dia terus bagi TP. Satu kat atas, satu dekat bawah. So, kau rasa apa? Ui, bestnya. Sebab price sama ada kalau tak ke atas, mesti dia ke bawah. Itu je. Lala TP. Lepas tu, dia boleh cakap yang dia adalah trader nombor 5 terbaik di dunia. Soros nombor 1, nombor 2 siapa? Tak kisahlah siapa, tapi dia adalah trader nombor 5 terbaik di dunia, bhai. Aku cakap, Masya Allah, hebatnya. Saya pun macam percaya tu lah, lepasnya aku pergi kelas dia, mesti aku akan terus kaya lah. Masa tengah drive tu, pergi kelas dia rasa macam terus macam berangan-angan, lepasnya aku jadi orang kaya lah. Alhamdulillah aku dah jumpa trader terbaik di dunia nombor 5. Lepas tu dia cakap dia adalah trader Islam, in term of trader Islam dia nombor 1. Nombor 1 bang, trader Islam. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu semua Yahudi. Yahudi ke Kristian, tapi based on trader Islam dia nombor 1. Dia punya kejayaan dia sampai MT4 tu tak boleh keluar nombor. Dia punya profit dia tu. Saya nak, dia sendiri cakap. Dia punya admin sendiri cakap. Dia tak tahu nak kira dia punya profit tu sampai nombor yang keluar profit tu dekat MT4 tu sampai banyak sangat dia punya profit. Memang gila babi bang. Sampai dia cakap kita tak boleh trade dekat MT4 lagi sebab broker tak boleh bayar, so kita direct bank. Kita masuk direct bank. Ini mengumpat lah, mengumpat. Kita bukan mengumpat, kita nak tunjukkan kebenaran. Siapa yang menipu tu biarlah dia menipu, jangan sampai dia tipu lagi. Kan? Dia siap tunjuk receipt kat saya. Kita tak boleh trade dekat MT4 sebab broker tak boleh bayar kita punya profit. Kita punya profit dah 18 angka dia punya digit dia tu. Confirm broker tak boleh bayar. Lepas tu dia direct bank. Lepas tu tunjuk receipt. Saya nak pegang receipt tu cepat-cepat dia simpan masuk dalam poket. Aku cakap okey, hebatnya, alhamdulillah. Lepas tu saya pun masuk lagi kelas dia, lepas makan-makan kan, masuk kelas. Lepas tu bila dia cakap sikit orang tepuk. Dia cakap sikit orang tepuk. Saya tengok orang belakang tepuk 5-6 orang tengah berdiri. Dia cakap sikit orang tepuk. Dia cakap, ini macam MLM. Kan? MLM pernah masuk tak MLM? Seorang cakap kat depan, korang duduk kat tengah-tengah, belakang ada 10 orang. Tukang tepuk. Hebat, hebat, hebat. Memang hebat. Semua orang tepuk. Ini dah memang kantor ya. Kat situ kantor. So, ramai yang kena dekat 100,000 MC. Masuk pagi, petang MC 100K. Masuk petang MC lagi. Malam MC lagi. Saya pun cakap, Allah, apa benda lah dia ni buat. Memang gila-gila. Berapa ramai yang kena itu. So, saya cakap satu je lah bang. Satu je lah. Korang jangan percaya sangat dengan orang yang korang tak kenal. Orang yang tak ada proven, tak ada orang cakap.
Yang jenis percaya, susah saya pun tak boleh nak bagi tahu siapa yang betul-betul genuine, siapa yang betul-betul share ilmu ataupun siapa yang betul-betul suka scam. Even dia sendiri mengaku yang dia adalah scammer. Memang saya cakap gila lah. Something yang not acceptable lah bagi saya. Suka-suka ambil dia orang, lepas tu trade MC, bye-bye. Tinggal cari orang lain pula. Trade duit orang. So, jangan bagi duit korang kat orang lain untuk trade. Sendiri kena trade. Kawan saya depan mata, dia 10 minit, tak sampai 10 minit, 30 minit, 10K, dah MC dah. Kat mana. Orang tu tekankan. Pakas. So, baik-baik lah. Kat luar tu ada ramai pula. Nak trade sendiri. Kan? Belajar sendiri. Okay. Faham tak? Ada yang tanya, CMS scammer tak? Saya lah scammer paling besar dekat dunia. Saya scammer. Berapa ramai yang dah jadi, yang saya dah scam ambil duit diorang, trade MC. Siapa pernah bagi duit kat saya suruh trade? Siapa pernah bagi duit kat saya suruh saya trade? Tak pernah bang. Saya ada sekali je dulu. 2 kali. Itu pun jenis paksa. Bila dia paksa, okay lah. Tapi janji dia simple je. Dapat 100% pulang balik duit. Tu je. Tu. Tu je saya punya perjanjian. Saya tak ada lah jadikan jadi jutawan ke apa, tak ada. Kau pandai-pandai lah trade sendiri. Aku bagi ilmu ni, pandai-pandai kau trade. Lepas tu, tak adalah. Masing-masing, pandai-pandai lah masing-masing kan. Memang saya takkan. Ramai yang minta suruh trade kan. Ada yang minta, apa ni, nak follow copy trade. Bahaya bang, copy trade ni kan dia mengganggu analisa. Alright. Dah 11:05 minit. Ada soalan lagi. Last apa ada soalan? Dia yang minta Kak Nora punya link. Nanti tengoklah kalau dia share nanti kita akan bagilah. Kenapa orang hebat buat copy trade cikgu? Ya kalau orang tu bagus dia nak bantu orang lain copy trade, boleh juga. Tapi satu je lah bang. Saya nak bagi tahu korang satu rahsia. Bukan rahsia lah bang. Orang takkan senang-senang akan kayakan kau. Tak ada siapa yang nak bekerja untuk mengkayakan kau. Kau sendiri kena usaha. Tak nak kena usaha. Jangan jadi malas. Malas memang takkan jadi. Memang takkan dapat. Nak tak nak kena usaha sendiri. Okey, Joshua James tanya, cikgu belajar gitar dari mana? Okey, saya belajar daripada YouTube. Belajar lama bang, bertahun ni bang. 20 tahun lah, daripada kecil tu memang minat gitar. Okey. Dori King tanya, saya tak confident nak entry tapi dah buat 1000 SS, ada tip tak? Kalau dah lukis banyak-banyak tapi masih lagi tak confident nak entry, tak boleh kata apalah. Try entry kat demo dulu. Ambil satu setup je. Ambil balik yang you punya lukisan tu. Mana yang kau tengok hasil jadi cantik saja. Ambil satu setup lah tu try lah. Try je. Memang dalam hidup ni kena ambil risk. Kalau tak ada risk memang tak akan berjaya lah. Tak ada risk, tak ada reward. Itu saja. Memang no choice. You have to take the risk. Kalau korang takut nak bawa kereta, sampai sekarang pun takkan pandai bawa kereta. Tengoklah video banyak kali, beribu kali cara-cara buat kereta. Baca manual, baca buku cara-cara bawa kereta. Tapi tak pernah bawa kereta sebab takut masuk gaung, sebab takut masuk lubang, sebab takut terlanggar dinding, sebab takut nak apa semua. Sebab ketakutan yang macam-macam tu memang tak akan bawa kereta. Nak tak nak kena bawa. Tapi kena slow-slow. Bawa slow-slow. Okey, ada yang tanya, cikgu saya tak berani nak pancung. Tak perlu pancung. Maksudnya entry ikut continuation. Macam Kak Nora ajar tadi, simple. 1, 2, 3. Entry continuation. Jangan entry yang reversal. Cuma entry reversal ni dia glamour sikit lah. Kau dapat entry kat pucuk kat situ kan. Itu memang aku punya kerja. Aku punya kerja memang aku suka entry kat pucuk-pucuk. Tengah naik tu aku pancung sel. Tengok yang ni. Tu saya punya kerja. Soal saya darah kamikaze bang. Darah Jepun. Memang nak pancung je kerja. Tengah naik kita sibuk sel, tengah turun kita sibuk buy. Tu saya punya kerja. Tapi kalau nak selamat, tunggu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabar. Kan? Senang memang. Senang tak tadi Kak Nora ajar? 1, 2, 3 tarik trend line. Tengok ada tak QM belakang. Tekan je lah. Pejam mata tekan. Apa nak takut? Lebih-lebih pun dia akan loss je. Kan? Tak meletup. Pernah tak siapa sini yang loss? Handphone dia meletup. Tengah tekan, tiba-tiba meletup. Boom!
Lepas tu cedera. Tak pernah kan? Kalau tak pernah, tak apa nak takut? Sebab takut rugi. Kalau meletup cepat-cepat balik handphone. Aduh, rugi sebab korang takut rugi sebab korang tak kental lagi sebab korang sayang sangat duit kau. Terus terang saya cakap, orang yang paling sayang dengan duit, korang tak pernah berniaga. Siapa sini tak pernah berniaga eh? Siapa yang pernah berniaga, dia tahu untung rugi. Setiap yang dia buat tu adalah perniagaan dan setiap perniagaan akan ada loss. Dia dah tahu dah dia akan ada loss. Okey. Tapi dia tahu berapa banyak dia sanggup risikokan dia punya loss. Itu saja. Takkan ada bisnes yang confirm profit kecuali kau jual benda-benda yang panas lah. Itu memang confirm profit tapi tak bagus. Faham tak? So kena belajar bang, ni bisnes trade ni bukan macam trade main tekan-tekan. Dia bukan sembarang. Dia orang cakap dia bisnes, sama macam bisnes. Ada risiko, ada win, ada loss. Sometimes you win, sometimes you loss. Tapi macam mana nak kurangkan loss? Entry dekat tempat yang kita suka saja. Entry yang tempat yang bila kau tahu kau akan profit, kau akan masuk. Kau pernah tengok cerita ni tak? Mongolia. Yang macam mana tentera Mongol, dia boleh conquer satu dunia. Daripada Mongol sampai ke China, sampai ke Korea, Japan tak lepas. Lepas tu sampai ke timur, sampai ke Turki, sampai ke barat, Afghanistan, India, sampai ke Balkan, sampai sangkut dekat Mamluk, dekat saya tengok dia punya tu memang